Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Assalamualaikum dan salam Ramadan. Dalam surah Maryam ni ada 3 bahagian. Saya nak cerita tentang first part dalam surah Maryam, which is tentang Nabi Zakaria alaihi salam. Jadi pada waktu dulu Nabi Zakaria adalah seorang nabi yang sangat-sangat tua. Ada riwayat yang berpendapat baginda berumur 120 tahun dan isterinya berumur 90 tahun. Okey, waktu tu ramai sangat orang yang belajar agama dengan baginda. Tapi yang sedihnya baginda tak rasa ada seorang pun yang layak untuk sambung agama yang baginda bawa pada waktu tu. Bila Nabi ni risau sangat kan, Nabi doa sangat-sangat dekat Allah supaya Allah kurniakan seorang zuriat lelaki kepada baginda. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika dia iaitu Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Allah guna perkataan nada, bukannya doa. Kenapa? Okey, doa ni contohlah kan, macam kita tengah bercakap dengan orang dan kita tahu orang tu sedang mendengar cerita kita. Tapi kalau nada ni lebih menghayati apa yang dia ceritakan tu. Rintihan kan, luahan yang disertakan dengan emosi. Jadi bila Nabi Zakaria ni dah berdoa punyalah sungguh-sungguh baginda berdoa. Jadi dalam ayat 7 surah Maryam, Allah beritahu yang Allah akan kurniakan seorang anak lelaki bernama Yahya. Okey, so bila Nabi dah excited, Nabi pun tanya, ya Allah, apa tanda-tanda yang aku akan dapat anak? And then Allah jawab, kamu tidak akan dapat bercakap selama 3 hari dan 3 malam. Allah kata, demikianlah keadaannya, jangan dihairankan. Dan Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku kerana aku telah menciptakan engkau sedang kau waktu tu tak ada apa-apa pun. Qala rabbuka huwa alayya hayyin. Kenapa Allah guna hayyin, Allah tak guna yasir? Hayyin dekat sini maksud dia extremely easy, lagi senang, sangat mudah. Allah nak cakap yang Allah boleh jadikan macam sekelip mata je. Sebenarnya ada tips yang tersirat tahu macam mana kita nak berdoa secara sempurna. Yang pertama ialah kita kena merendah diri bila berdoa. Macam mana kita nak merendah diri adalah kita menceritakan kelemahan kita dekat Allah. Nabi Zakaria baginda berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya telah lemahlah tulang-tulangku dan telah putih melepatlah ubat-ubat di kepalaku. Bukannya Allah tak tahu keadaan kita. Allah tahu keadaan kita. Allah tahu everything that we are going through. Tapi Allah memang suka kita mengadu. Doa ni like telling the whole story tau. Benda tu sangat-sangat menyumbang pengharapan kat Allah. Yang kedua ialah state nikmat Allah dalam doa kita. Okay, memanglah kita ada masalah, tapi kita jangan lupa banyak lagi nikmat yang Allah datangkan sebelum Allah datangkan masalah kita tu. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan tidak pernah lagi aku merasa hampa dalam berdoa kepadamu. Maksud syaqiyya dekat sini adalah perasaan hampa. Bukan bermaksud apa yang baginda doakan tu baginda dapat sebiji-sebiji. Tapi kadang-kadang Allah tukar kepada benda yang lagi sesuai. Baginda tak pernah tak dapat manfaat daripada doa baginda. Sama juga macam manusia. Macam kita minta tolong dengan orang kan, kita akan puji-puji dia dulu sebelum kita minta tolong kan. Sama, bila kita dengan manusia dah kena macam tu, lagi-lagi kita dengan Tuhan kita. Tips yang ketiga adalah tips yang paling penting, spesifikkan doa kita. Dalam ayat 5 dan 6 baginda berdoa, kurniakanlah kepadaku dari sisi engkau anak lelaki, yang dapat mewarisiku daripada keluarga Yakub, dan jadikanlah dia diredai serta disukai. Bila kita minta something kat Allah tu, mintalah betul-betul. Macam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu hendak meminta syurga, mintalah syurga Firdaus, syurga yang paling tinggi kan. So spesifikkan doa kita. Okey. Yang keempat, kita kena yakin dengan doa kita. Ada satu masa ni Nabi Zakaria ditugaskan untuk jaga Siti Maryam, anak saudara baginda. Jadi setiap kali baginda datang, baginda nampak ada je makanan sedap-sedap. Kadang-kadang makanan tu makanan yang tak selalu jumpa. Baginda curious lah, macam mana boleh dapat kan? Maryam jawab apa? Sesungguhnya ini semua adalah daripada Allah dan Allah boleh memberi apa sahaja yang dia mahu. Okey, yang kelima ialah berwuduk dan beristighfar. Berwuduk macam yang Nabi ajar dengan secupa air. Kenapa kita kena istighfar? Sebab tak nice lah kan kita minta something daripada Allah, tapi dalam masa yang sama kita ada banyak sangat dosa kan. Banyak sangat sebenarnya values daripada cerita Nabi Zakaria yang paling kita nampak lah kan dalam cerita ni. Betapa perlunya kita percaya dekat Allah, tak kisahlah apa-apa pun jadi kan. Sebab kalaulah Nabi Zakaria waktu tu fikir pasal keadaan dia tua, baginda takkan doa dah waktu tu. Tapi sebab baginda yakin dekat Allah, so baginda pun kekal berdoa, tak give up. Memang kita ada sunatullah, hukum alam kan. Kalau kita bakar kertas tu terbakar. Tapi untuk membandingkan fikiran logik kita dengan kuasa Allah, fikiran logik kita tu tak ada apa-apa pun. Sebab kuasa Allah ni melebihi segalanya, melebihi apa yang kita fikir, melebihi apa yang kita ada. Saya nak menyeru untuk kita semua berdoa sama-sama supaya kita dapat kembali seperti normal. Walaupun ada berita yang cakap kan COVID-19 ni tak boleh nak pulih sepenuhnya, tapi apa-apa pun ingat kisah Nabi Zakaria. InsyaAllah tak ada apa yang mustahil. Ingat, jangan sangsi dengan kemampuan Allah, okey? Perkara yang mustahil bagi kita mudah bagi Allah. Salam 10 malam terakhir dan selamat beramal. Marhaban ya Ramadan, marhaban.
tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan.